Abang tak kira je. Kali ni apa nak jadi, jadilah. Pergi shopping mall beramai-ramai boleh. Takkan nak jemaah dekat masjid tak boleh. Abang sabarlah, bang. Hari ni abang tetap nak pergi jemaah dekat masjid karya kita. Apa nak jadi, jadilah. Abang! Apa dia je? Abang dah lupa ke? Lupa apa? Korea kita mana ada masjid lagi, abang? Dah 20 tahun dah Korea kita cuba kumpulkan dana, abang. Tapi tak cukup lagi, abang. Tak bina masjid kat sini. Ha? Allah. Sabarlah. Ya benar. Hampir 20 tahun kami berusaha mengumpul dana bagi membina komplek Masjid Asyakirin Bandar Mahkota Ceras. Namun, sehingga hari ini, dana tersebut masih belum mencukupi. Bantulah dengan berinfak dan berwakaf kepada dana pembinaan komplek Masjid Asyakirin Bandar Mahkota Ceras. Infak dan wakaf anda akan membolehkan surau sedia ada yang semakin sesak dinaik taraf dan dibina sebuah masjid. Ia bukan sahaja akan memuatkan 3,000 hingga 5,000 jemaah untuk bersolat pada satu-satu masa, tetapi dengan adanya kemudahan-kemudahan seperti Dewan Serbaguna, kawasan lapang ibadah korban, gerai makan, kuartus imam dan bilal, bilik pengurusan jenazah serta asrama. Ia juga akan menjadi pusat untuk muslimin dan muslimat setempat beribadah dan beraktiviti. Masya Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membangunkan masjid kerana Allah, walaupun hanya sebesar sarang burung atau lebih kecil dari itu, Allah akan bangunkan untuknya sebuah rumah di syurga. Terbinanya masjid ini nanti hasil sumbangan anda. Insya Allah akan terbina sebuah rumah di syurga nanti bagi anda. Itu janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah, terluka hati saya bila dengar 20 tahun kawasan itu tak ada masjid. Masya Allah. Jadi penonton sama-sama, jom kita dengar perkongsian talian hayat yang terakhir bersama dengan Ustaz Wan Muhammad Jeffrey yang merupakan pengurusi Masjid Asyakirin Bandar Mahkota Ceras yang kini berada di talian Skype sekarang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Sihat ya Cik Adnan ya? Sihat alhamdulillah. Sedih saya Ustaz bila dengar 20 tahun tak ada masjid ni. Ya. Setakat ni kita hanya mengharapkan surau je lah. Itu pun surau dia naik taraf, surau Jumaat. Jadi alhamdulillah setakat ni ada surau. Kalau tak ada surau tak tahu apa lagi keadaan kita. Tapi itulah 20 tahun kita cuba untuk dapatkan nak bina masjid kerana keperluan setempat. Dengan pertambahan jemaah dan sebagainya. Itulah jadi satu keperluan besar lah buat masa sekarang ni. InsyaAllah Ustaz, dengan the power of netizen yang sedang menonton kita ni, insyaAllah sebuah masjid akan terbina di sana. Jadi Ustaz, saya sangat tertarik dengan tajuk kita pada pagi ini iaitu Talian Hayat yang Terakhir. Masya Allah, macam dalam program One in a Million pula kan. Jadi Ustaz, mungkin boleh terangkan apa yang dimaksudkan dengan Talian Hayat yang Terakhir. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua para penonton. Dalam bulan Syaban dan bulan menghampiri Ramadan yang penuh barakah ini, jadi saya nak kongsikan cerita ataupun kisah yang diriwayatkan disebut dalam Al-Quran, mana Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan satu kisah dalam surah Al-Munafiqun ayat yang ke-10 dan ke-11 berkenaan dengan bersedekah. Sebagaimana Allah Taala sebut mafhum pada ayat tersebut, wahai Tuhanku. Orang-orang ketika di akhirat nanti, satu masa nanti mereka menyebut, wahai Tuhanku, alangkah baiknya kalau engkau lambatkan kedatangan ajal matiku ke suatu masa yang sedikit sahaja lagi, supaya aku dapat bersedekah dan dapat pula aku menjadi dari orang-orang yang soleh.
Surah Al-Munafikun ayat yang ke-10 dan 11. Dalam ayat ini seolah-olah nak menceritakan kepada kita nanti satu masa seolah-olah nak minta tarikh panjang sikit je masa. Tujuan untuk apa? Untuk bersedekah. Itu dia tuan-tuan. Hebatnya sedekah ni. Sebagaimana juga anda sendiri pun pernah ikut satu kuliah Ustaz Kazim sebelum ni, Masya Allah. Kebetulan Ustaz Kazim datang pada tempat anda, kuliah kita jemput. Tadi pun Ustaz Kazim, anda pun rasa takut juga nak masuk lepas Ustaz Kazim ni. Tapi tak apalah. Tapi anda teringat satu ayat yang Ustaz Kazim bacakan dalam ceramah beliau. Ustaz Kazim bacakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin allazina yunfiquna fis sarai wad dharai wal kazimin al ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Wasari'u, bersegeralah untuk mendapatkan pengampunan daripada Tuhanmu dan mendapatkan jannah syurga yang dijanjikan. Yang mana dibentangkan syurga ini arduhas samawati wal ardh, seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang dijanjikan untuk orang yang bertakwa. Siapakah orang yang bertakwa? Yang itu yang nak sebutkan. Sebagaimana janji tadi kata talian hayat. Allazina yunfikuna fis sarai wad dharra, dimulakan golongan yang bertakwa tadi ialah mereka yang berinfak dalam keadaan sarra wad dharra, dalam keadaan lapang maupun sempit, wal kazimin, itu seterusnya ayatnya begitu. Maknanya itu adalah satu-satu motivasi yang disebut dalam Al-Quran dan ditambahkan dengan ayat yang kita bacakan tadi, sebagaimana ianya sebagai tali hayat nak minta panjang sikit umur untuk berinfak. Itu dia besarnya peranan infak dalam kehidupan kita ini. Baik. Akbar. Itu dia kan. Jadi Ustaz, kenapa amalan bersedekah ni memang besar ganjaran dia? Sebab macam Ustaz cakap lah tadi kan, sehingga nak dipanjangkan sedikit waktunya untuk bersedekah, sehingga orang yang mati nak dihidupkan kembali semata-mata untuk bersedekah. Ya, kalau kita perhatikan juga dalam bab kelebihan besarnya sedekah ini, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Hakim. Di akhirat nanti setiap orang akan berada di bawah naungan sedekahnya. Setiap orang berada di bawah naungan sedekahnya sehingga diputuskan perkara-perkara di antara manusia. Maknanya kita di akhirat nanti sedekah itulah yang akan menyelamatkan kita. Banding daripada ibadah-ibadah lain, amalan-amalan lain. Dan ada satu lagi ibadah ataupun perkara yang menyelamatkan kita, iaitu sedekah, di bawah naungan sedekah. Seolah-olah kalau sedekah kita itu bagus, baik, seolah-olah ia akan menyelamatkan kita di akhirat nanti. Ketika itulah kita sangat-sangat memerlukan amalan tambahan yang boleh menyelamatkan kita. Ketika mana sudah ada amalan yang boleh kita buat. Kita dah habis masa dah di dunia. Tak ada amalan lain nak tambah di akhirat, di dunia ni, dah masuk ke alam akhirat. Jadi kita mengharapkan amalan yang kita buat sekarang ni, dan amalan apa yang kita nak bentangkan, serahkan depan Allah, sebagaimana solat kita dan sebagainya. Tambahannya lagi ialah sedekah kita. Ia akan memberikan naungan, payung kepada kita di akhirat nanti. Masya Allah, itulah sebagaimana Rasulullah SAW selalunya dalam bulan Ramadan disebutkan, jagalah diri kalian daripada neraka walaupun dengan sebaruh biji kurma. Masya Allah, hebat sungguh sedekah ini, tuan-tuan. Itu dia, begitu hebatnya amalan bersedekah ni kan Ustaz. Jadi Ustaz, kita dimaklumkan bahawa Masjid Asyakirin Bandar Mah Kota Ceras ni sedang mengumpul dana untuk pembinaan masjid. Mungkin Ustaz boleh terangkan sedikit kepada penonton. Baik, Alhamdulillah kita dah berusaha untuk mendapatkan dana, dan setakat ini dana yang terkumpul baru dalam 4 juta lebih sedikit. Kalau kita nak bina sebuah masjid yang siap dengan komplek, dia akan mencecah harga 27 juta. Jadi panjang lagi lah perjalanan kami, dan ketika inilah kami mengharapkan sumbangan-sumbangan daripada penonton-penonton di luar sana untuk membantu kami merealisasikan keperluan masyarakat setempat, yang mana tempat kami ini boleh dikatakan tempat yang sedang meningkat, pertambahan penduduknya sedang bertambah. Kawasan muda, maknanya orang muda makin bertambah. Jadi sebab itulah penduduknya semakin besar, dan projek kita ni kita nak buat satu one stop center, masjid sebagai pusat ibadah dan juga pusat komuniti masyarakat setempat. Jadi kita nak jadikan masjid ini hidup, bukan hanya sekadar
untuk solat, tetapi ada aktiviti-aktiviti lain yang boleh dibuat di masjid, dan insya-Allah kalau kita dapat merealisasikan matlamat ini, akan masyarakat setempat akan dapat manfaat yang besarlah. Kerana kita juga mencadangkan adanya dewan serbaguna, adanya kedai-kedai untuk disewa, pusat perniagaan akan wujud di situ. InsyaAllah itulah yang sangat-sangat kami perlukan dalam, maaf cakaplah, kita nak bersaing dengan golongan bukan Islam yang agak tinggi juga di sini. Jadi kita perlukan one stop center untuk orang Islam, merealisasikan ekonomi mereka dan sebagainya. Itu dia kan, bila ada one stop center, insya-Allah duit yang dikumpul tu akan menjana, akan dikembalikan kepada pengurusan masjid kan. Jadi Ustaz, kita nak ucapkan jutaan terima kasih kepada Ustaz kerana sudi bersama dengan kami pada pagi ini. Jadi kepada penonton di luar sana, jangan lupa berinfak kepada dana pembinaan Masjid Asyakirin seperti yang tertera di kaca TV anda sekarang. Ada nombor telefon, ada nombor akaun bank, boleh WhatsApp tanya. Dan kalau boleh, janganlah kita nak tunggu bulan Ramadan kita nak bersedekah. Kalau boleh hari ini kita mula bersedekah, sebabnya kadang-kadang kita tak tahu bila nyawa kita ni akan terpadamkan. Jadi kalau boleh, mulakan pada hari ini dalam kita membantu untuk membina Masjid Asyakirin yang terletak di Bandar Mahkota Ceras. Jadi Ustaz, saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada Ustaz kerana sudi bersama dengan kami dalam program Assalamualaikum pada pagi ini. Jadi penonton, kita nak berhenti rehat seketika. Jadi ala-ala dah nak berhenti rehat ni, apa kata bersedekah. Jadi kita jumpa selepas ini. Memiliki rumah di syurga lebih mudah berbanding memiliki rumah di dunia. Berinfak dan berwakaflah kepada dana pembinaan Komplek Masjid Asyakirin, Bandar Mahkota Ceras sekarang.